Sama juga saya bawa dengan orang yang berjalan daripada Johor tu. Daripada Johor tu. Dia kata, Allah. Okey. Wan Saiful ambil kesempatan. Dia kata kita nak cuba bunuh karakter Nur Azlan. Okey, kita baca kenyataan tersebut. Wan Saiful, PH UMNO cuba bunuh karakter Nur Azlan. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wanjang mendakwa Pakatan Harapan dan UMNO cuba membunuh karakter Nur Azlan yang dikatakan berjalan dari Johor ke Istana Negara di Kuala Lumpur beberapa hari lalu bagi menggesa pengeluaran KWSP. Menurutnya, ia dapat dilihat apa yang terdapat dakwaan bahawa perjalanan pemandu teksi berusia 49 tahun itu telah diatur oleh Wan Saiful dan PN untuk kepentingan politik. Sama lah cerita nak jual buah pinggang tadi kan. Karakter Rakyat Maharim pun diserang oleh kelompok Mahazalim 2.0 katanya. Oh, dia nak guna perkataan Mahazalim lah. Tak ada orang angkat lah benda tu. Baik. Now, kita baca pun. Kadang-kadang dia kata, ni dia tulis lah. Kadang-kadang sampai 2 hari saya tak tidur. Oh, pemandu teksi yang mendakwa gigih berjalan dari Skudai sehingga ke Istana Negara semakin kurang dari seminggu baru-baru ini menceritakan pengalaman itu malam tadi. Melalui hantaran video, dia berkata hidupnya tidak teratur sepanjang perjalanan tersebut. Malah ada ketika dia tidak tidur pun. Tidur saya tak tentu. Saya pun ikut kudrat saya. Kadang-kadang sampai 2 hari pun saya tak tidur. Wow, hebat ini. Pun begitu, beliau memberitahu dia ada cara tersendiri untuk mengatasi itu tersebut dan menganggap ia satu kelebihan yang dikurniakan Tuhan. Dari segi tidur pun, Alhamdulillah, dengan langkah saya penuh dengan selawat, zikir. Mungkin satu kelebihan yang Allah bagi. Jual lagi agama Okey, tuan-tuan. Kita analisa sikit perjalanan dia. Saya malas nak sentuh benda ni kan. Tapi since dia orang ni nak main benda tu, kita analisa. Baik, yang ni bukan saya tulis Ini analisa daripada Semakan Fakta oleh Malaysia Kini. Malaysia Kini buat semakan fakta ini Baik, kita tengok. Nur Azlan Ismail, semakan fakta, meneliti kembara 300 km Nur Azlan ke Istana Negara. Nur Azlan berjalan dari Johor ke Istana Negara Kuala Lumpur dengan usaha memohon KWSP. Pemandu teksi itu memulakan perjalanan dari Tol Skudai, Lebuh Raya Utara Selatan pada 28 Mac. Bila ditanya 28 Mac sampai hari apa, dia mula-mula kata ni, kata tu, tapi dia kata 3 hari bulan. Baik, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 7 hari. Kalau dikira 28 lah, tapi kalau kira 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 hari. Lengkap dengan kod serta songkok. Baik. Perjalanannya kira-kira 312 km kalau dia pakai jalan highway yang hanya mengambil masa 6 hari itu menjadi perbualan. Bapa kepada 5 anak itu memuat naik perjalanannya setiap hari di sosmed, tetapi berhenti mengemas kini pada 30 Mac. Maksudnya 28 dia kemas kini, 29 dia kemas kini, tetapi 30 dia last kali mengemas kini sewaktu dia sampai di Macap, berhampiran Keluang Johor. RAR Macap berhampiran Keluang Johor. Ia menambah lagi keraguan orang ramai. Kerana berdasarkan kemas kini di sosial media, dia mengambil masa 3 hari untuk sampai 60 km dari Tol Skudai ke RNR Macap. Maksudnya, daripada 28 hari bulan, 29 hari bulan, 30, 28, 29, 30, 3 hari tu dia baru sampai ke RNR Macap, iaitu lebih kurang 60 km daripada Tol Skudai. Ini petanya. Okey, yang ni adalah Tol Skudai. Dia jalan kalau betul dia guna highway lah. Jalan. Dia sampai ke RNR Macap ni 3 hari, tuan-tuan. Maksudnya kalau ini 3 hari 60 km, berapa lama dia nak ambil perjalanan ke Istana Negara? Okey, saya type dekat Google ni. Istana Negara dia ada berbaki 200 km lagi. Ada 200 km untuk dia nak sampai ke Istana Negara. Sebab 300 tolak 60, ada 240 km lagi dia nak sampai Istana Negara. Maksudnya dia ada berbaki 3 hari untuk dia nak sampai Istana Negara dalam jarak 260 km. Sorry, 240 km. Kalau 3 hari hanya sampai setakat Macap 60 km, takkanlah the next 3 hari dia boleh dapat 240 km. Baik, semak fakta lagi. Itu bermakna dia hanya berjalan secara purata sejauh kira-kira 20 km sehari. Dengan jarak dan kelajuan yang sama, perjalanan yang berbaki 252 km ke Istana Negara kelihatan tidak munasabah apabila turut mengambil masa 3 hari. Berdasarkan kiraan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 12 hari untuk tiba di Istana Negara jika dia menggunakan kelajuan yang sama yang digunakan oleh Skudai ke Macap. Kalaupun dia mempercepatkan kelajuan untuk sampai
dalam tempoh 3 hari, dia perlu menghabiskan kira-kira 84 km setiap hari. Jika dikira kelajuan biasa berdasarkan jalan kaki itu, iaitu 14 minit setiap kilometer, dia memerlukan kira-kira 19 jam sehari. Ini bermakna dia hanya berbaki 5 jam sehari untuk tidur, berehat, makan minum, beribadah dan membuang air. Itu belum mengira faktor umur, cuaca panas, lembap, struktur jalan raya berbukit dan kesesakan jalan raya. Tambah pula perjalanan itu dilakukan ketika bulan puasa. Baik tuan-tuan Ini sebab itu penting dekat sekolah dahulu, jangan setakat pergi sekolah setakat pintu gerbang. Okey? Kan? Pergi sekolah jangan setakat pintu gerbang. Dia ada satu formula matematik form 3 ke form 2 kita belajar dulu, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Yang itu untuk kira speed atau jarak atau masa. Ini cerita lah tuan-tuan Saja saya nak cerita ni, suka hati saya lah. Bapa saya, kami tinggal di Kuching. So, bapa saya ada kebun. Kebun kami di Kota Semerahan, di Muara Tuang. So, masa tu tak ada jambatan. Jadi kami kena lalu jalan jauh. Setiap pagi nak pergi ke kebun, bapa saya akan bertolak pada pukul 4 pagi. Setiap weekend. Daripada rumah saya ke kebun saya, ke rumah nenek saya, berumah kat saya di Kuching, ke rumah nenek saya di Kota Semerahan, akan mengambil masa 1 jam 45 minit naik motosikal bapa saya. So daripada saya kecil, saya akan bapak saya akan peluk belakang sampai saya ngantuk-ngantuk. Pukul 4 pagi tuan-tuan. Kenapa saya tahu 1 jam 45 minit? Bukan kecil, masa tu form 2. Saya ingat lagi. Saya belajar formula laju sama dengan jarak bagi masa. Setiap kali kami lalu dekat bukan signboard, apa dipanggil, batu tanda aras tu kan, saya akan tengok jarak sampai ke Kota Semerahan dipanggil. Saya akan tengok, oh lagi sekian kilometer. Saya tengok kelajuan bapak saya bawa motor. So saya akan bagi dalam kepala otak saya, laju sama dengan jarak bagi masa. Kalau laju bapak saya bawa 80-90 km sejam, jarak tadi dalam 100 km, 110 km. Laju sama dengan jarak biasa, laju 90 sama dengan jarak 110 bagi dengan masa bawa ke sebelah jalur bawah. So 110 bagi dengan 80 sama dengan saya bagi berapa minit. So itulah kerja saya. Datang motor tu, saya duk mikir berapa minit lagi nak sampai. Masa tu saya ada jam, sekarang saya tak ada lah. Saya tengok jam berapa minit lagi sampai. Saja saya cerita panjang ni tuan-tuan. Bukan tak ada kena-mengena dengan cerita, tak bagi tahu. Kiraan secara purata, tuan-tuan naik treadmill kan? Tuan-tuan cuba berjalan atas treadmill, jangan berlari, jalan. Saya ada treadmill murah je. Kelajuan saya kalau berjalan paling laju pun 4 km sejam. Itu lajulah. Umur saya dia 49, saya 46, muda sikit dari dia. Saya dulu bekas pemain sukan dan sebagainya lah. Adalah stamina sikit. Mungkin dia juga ada stamina dia. 4 km sejam. Purata manusia 4 ke 5 km sejam jalan. Kalau kita bahagilah tuan-tuan ini saja saya nak buang masa kan. Kalau kelajuan dia 4 km sejam, jarak dia 252 bagi dengan 4, so dia kena berjalan 63 jam tanpa berhenti. 63 jam dibagi dengan 252, 63 jam dibahagi dengan 24 jam, so dia kena berjalan 2.62 hari. 2.62 hari. 0.6 darab 24 bersamaan dengan 14 jam. So dia kena berjalan 24 jam campur 24 jam campur 14 jam tanpa henti, baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Tanpa henti baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Kena tanpa henti. Dia ada baki lagi lah. 14 tolak 24, dia ada baki 10 jam lagi. So kalau kita bagi evenly dekat 3 hari, 3 jam tu betul lah. Dia lebih kurang ada 3 jam untuk rehat setiap hari. Maksudnya dia kena jalan 24 tolak 21 jam ke 20 ke 21 jam satu hari tanpa henti dengan kelajuan 5 km sejam dengan rehat setakat 3 jam, baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Saya saja bagi formula tu supaya pening walau on dan walau gone, sebab dia tak faham benda tu. Matematik ni dia orang tak faham, dia pecah kepala dia. Baik, sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kerana terus menonton. InsyaAllah selamat berehat, selamat menjalani ibadah puasa. Dalam bulan puasa ni janganlah fitnah dan janganlah menipu. Organ tu tak payahlah tipu Jalan kaki pun tak payah tipu. Tak payah buat standar, senang cerita. Kan? Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat menjalani ibadah puasa yang penting.
lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.